كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. حرر النفس ولا تحيا هباء، يا ربيعا أنت والعطر الرداء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء. خذ قرارا وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، ليس كل الناس أهل للعلاء. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ذلك الدهر الذي ترضى به، هل يراك الكون من صناعه؟ ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه. ودع الأحلام يا فارسنا، كن بهذا العصر من أعلامه، كن بهذا العصر من أعلامه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد. إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد، يمتطي العز بعزم من حديد. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه، بالتحدي لا سواه. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Siapa bersama dengan kita ya? Admin kita hari ni ceria betul. Dia berha-ha-ha dekat ruangan komen tu. Terperanjat saya baca ruangan komen tu. Okey, ada siapa dengan kita hari ini? Ustazah Muslimah? Okey. Waalaikumsalam admin dan sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dapat bertemu kembali di Majlis Ilmu. Alhamdulillah. Kak Nur apa? Tak sempat baca lagi admin ni. Allah Akbar. Okey, Assalamualaikum Ustazah dan sahabat ya. Waalaikumsalam. Kak Rahmah kita. Siapa lagi ada bersama dengan saya? Oh, Kak Zah sebagai biasanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Kak Som. Oh, Kak Noh juga ada.
Masya Allah. Kak Rafida. Okay, saya dah kenal dah. Nama dia Fida Fauzi. Kak Rafida. Okay. Kak Rafida ada. Okay, Asfa. Apa khabar Asfa di situ? Siapa lagi? Kak Aisyah ada. Oh, Kak Mas juga. Kak Mas Aliza. Okay. Kak Mas kita, Cia. Salam doktor kita, khabar baik? Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti dapat jumpa Kak Mas di kuliah fizikal kita lah jika Kak Mas hadiri kuliah kita. Okey, baik. Jemaah yang saya kasihi, hari ini kita akan membincangkan tentang apa? Saya tanya dululah ya sebelum saya mulakan terlebih dahulu. Kita bincangkan tentang apa? Ada siapa-siapa nak jawab di situ? Kita akan bincangkan tentang apa petang ini? Adakah kita akan sambung ataupun kita akan skip ke topik yang lain? Macam mana tu? Tak ada sesiapa nak berikan jawapan? Kak Zah kat mana Kak Zah? Dekat MRT ke apa Kak Zah? Mana nak letak handphone ni? Banyak sangat barang di banyak sangat buku di hadapan saya sebenarnya. So saya tak tahu nak letak mana. Okay. Kita gantung dia di sini. Okay. Jadi handphone kita senang sikit. Nampak sangat ya? Tidak. Persediaannya belum betul. Minta maaf lah ya. Hari ni kelang kabut sikit saya. Ya, kita akan membincangkan tentang sambung poin 18 muka surat poin 18 muka surat 140. Sambung doktor. Okey, sambung ya. Sambung maksiat mendatangkan laknat. Okey, lagi sambung, semua sambung ya, sambung sebab banyak poin-poin yang berat. Oh, poin-poin yang berat. Masya-Allah, Kak Mas. Kita nak ringankan poin-poin yang berat itu. Ya, kita bincangkan tentang penawar hati, page 140, poin nombor 12. 12 ke 13 ya? Saya saya tersilap lah. Okey, baik. Tak mengapa. Sebab saya pun manusia biasa. Kita tersilap pada apa ni? Pada poin dia. Pada poin dia. Tapi tak mengapa. Poin 12 ya. Okey. Baik. Alamak. Kita poin 12 rupanya. Saya termasuk salah poin hari ini. Baik, tak mengapa. Yang penting ialah kita berada di perbincangan yang ke-18 ya. Muslimah semuanya. Maknanya kita masih lagi membincangkan poin kita yang ke-18. Maksudnya subtopik kita yang ke-18 berkenaan dengan maksiat mendatangkan laknat, dan pada petang ini kita berada di bahagian kita yang ketiga dalam perbincangan tersebut. Dan jika sekiranya di kitab saya, di kitab saya kita berada di halaman 148 dan di situ saya dapati ada yang menyebutkan tentang poin 104, page 140 ya, muka surat 140. Jadi mungkinlah jika sekiranya mereka yang cetakannya berbeza dengan saya, kita berada di muka surat 140, tetapi jika sama cetakannya dengan Ustazah ya, kitabnya, kita berada di halaman 140. Maknanya antara dua lah ya Muslimah, sama ada 140 ataupun 148. Dan jika menurut kepada teman-teman kita berada di muka surat, di poin yang ke-12 yang mana saya tersilap. Saya di slide saya ni saya letakkan poin yang ke-13. Saya terlepas pandang ya. Terlepas pandang pada poin kita yang ke-12. Baik, antara perkara yang mendatangkan laknat daripada Allah, daripada Nabi SAW ketika seseorang itu dia melakukan perbuatan tersebut, kita dapati ialah yang ke-12 ya di sini berkenaan dengan para pelukis dan pematung. Maksudnya di situ ialah ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang larangan seseorang dia ini buat patung, iaitu dia mengukir patung untuk dijadikan sebagai perhiasan, dijadikan sebagai sembahan, berhala lah begitu. Jadi kita dapati dalam keadaan yang begini, mereka yang melakukan perbuatan tersebut,
dikatakan mendapat laknat kerana ia adalah perbuatan dosa besarlah. Kerana nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala akan minta untuk dihidupkan patung-patung tersebut. Jadi itu antara mafhum lah ya hadis yang menceritakan tentang poin kita yang ke-12. Mohon maaf sangat sebab saya terlepas pandang pada poin kita yang ke-12 jadi saya tak datangkan hadisnya di sini, tapi secara mafhumnya yang boleh saya sebutkan ada betul larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita buat mengukir, melukis dan juga kita buat patung ya sebagai bahan-bahan sebagai barang-barang untuk dipuja dan dipuji. Jadi situ ada hadisnya yang menyebutkan tentang hal yang sedemikian. Cuma saya sebab terlepas pandang jadi saya tak dapatlah datangkan hadisnya secara bentuk slide di sini kerana saya terus masuk kepada poin yang ke-13. Saya ingatkan dah masuk poin 13, rupanya tersilap, mohon maaf. Tapi secara umumnya begitu ya Muslimah, berkenaan dengan poin kita yang ke-12 memang betul ada larangan daripada Nabi sebagai peringatannya untuk kita agar jangan buat patung, jangan kita mengukir patung kerana patung-patung itu yang sempurna daripada sudut kepalanya, tangannya, matanya kan. Di situ ia akan boleh menyebabkan kita mengagungkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Okey baik. Dan pada petang ini kita akan masuk kepada poin yang ke-13 di samping poin yang ke-12 yang saya terlepas pandang itu. Jadi untuk poin yang ke-13 kalau kita rujuk di halaman 148 ataupun 140 dan saya tak pasti adakah poin kita yang ke-13 masih lagi di muka surat 140, mungkin sama ataupun sudah berpindah ke muka surat yang lain. Ada jawapannya daripada jemaah kita? Masih lagi ya di muka surat yang sama kan? Saya kira kita, betul Ustazah ya, terima kasih Kak Som. Baik, kita masih lagi di muka surat yang sama iaitu 140 untuk kita bincangkan poin kita yang ke-13. Okey, poin kita yang ke-13. Jadi sebelum itu, untuk poin kita yang ke-13, saya gabungkan poin 13 hingga ke-16 kerana hadisnya satu. Ya, hadisnya satu. Dimuatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berkenaan dengan poin kita yang ke-13, poin ke-16 dalam sebuah hadis. Jadi saya pun tak nak mengambil hadis-hadis yang lain kerana nanti panjang pula ya perbincangan tentang poin 13 hingga 16. Yang penting di sini ada sebuah hadis yang merangkumkan keseluruhan ataupun empat dosa yang terdapat di poin kita yang ke-13, 14, 15 dan 16, iaitu orang yang melakukan homoseksual, orang yang memaki ayah dan ibunya, dan perkara itu juga kita ada sebutkannya di poin yang ke berapa? Poin yang ke-7. Pada minggu lepas kita sebutkan poin yang ke-7 itu orang yang melaknat kedua orang tuanya. Tapi di sini dia sebut tentang orang yang memaki ataupun mencaci ayah dan ibunya. Kemudian kita ada poin yang ke-15, orang yang membuat orang buta tersesat jalan. Dan kita ada poin yang ke-16 iaitu orang yang menyetubuhi haiwan. Jadi kesemua 13, 14, 15 dan 16 itu ia adalah perbuatan-perbuatan yang mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan status hadis yang hasan. Di sini kita dapati dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad iaitu status hadisnya adalah hasan. La'anallahu man la'ana walidayhi, la'anallahu man tawalla ghaira mawalihi, la'anallahu man kammaha a'ma anis sabili, la'anallahu man waqa'a ala bahimatin, la'anallahu man amila amala qaumi lutin, la'anallahu man amila amala qaumi lutin. Thalathan. Sebanyak 3 kali. Jadi dalam hadis ini
kita lihat pun dalam hadis ini sebagaimana dalam kitab dia tak disusunlah ikut kepada apa yang terdapat dalam hadis. Jadi kalau kita lihat dalam hadis ini dia Nabi SAW mulakan hadis ini dengan mencaci ibu bapanya. Jadi la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang mencaci ibu bapanya. Kemudian Allah melaknat orang yang menguasai orang yang bukan hambanya. Dalam kitab kita tidak ada ya poin yang itu, tapi saya letakkan sekali lah di dalam hadis ini. Seterusnya, la'anallahu man kammaha a'ma anis sabili. Suara ada. Suara ada. Kejap saya minta maaf ada sedikit perkara yang tak dapat dielakkan. Sebentar saja. Mohon maaf sebentar.
Okey, baik. Mohon maaf, terima kasih kepada audionya ada minta maaf ya Kak Nur, Kak Ramla di sini. Juga Hajar, saya tadi ada sedikit perkara yang berlaku. Jadi kita sambung semula perbincangan kita pada petang ini. Pada poin yang ke-13, poin hingga yang ke-16 ada sebuah hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kesemua perkara yang mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Jadi dalam hadis ini pertama sekali Nabi SAW sebutkan kepada kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala melaknat mereka yang melaknat kedua ibu bapanya. Dan perkara ini saya dah sentuh pada minggu lepas. Ya, kita dah sentuh pada minggu lepas, cuma pada kitab kita yang bezanya kan, kalau kita nak bandingkan dengan minggu lepas dia sebutkan orang yang mana melaknat kedua ibu bapanya. Tetapi untuk poin yang ke-14 di sini disebutkan orang yang memaki ayah dan ibunya. Tapi bagi ustazah kedua-duanya sama sahaja. Ya, tidak ada bezanya. Jadi dalam hadis ini juga ada menyebut tentang orang yang mana dia menguasai seseorang yang mana bukan hambanya. Ya, seterusnya ada juga orang yang mana disebutkan di sini dia membuatkan orang buta sesat jalan. Seterusnya ada juga kan Nabi sebutkan man waqa'a ala bahima. Mereka yang melakukan hubungan seks iaitu bersetubuh dengan haiwan. Dan yang terakhir Nabi sebutkan tentang amalan kaum Nabi Lut. Apa amalan kaum Nabi Lut? Itu adalah sebagaimana poin kita yang terdapat di poin yang ke-13, orang yang melakukan homoseksual. Ya, jadi kita ada lebih kurang di situ 5. Ya, kalau dalam hadis, ikut kepada dalam hadis kita ada 5 dosa besar yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu pertama orang yang mencaci ibu bapa. Atau lebih mudah untuk saya sebutkan di sini ialah mereka yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya. Kerana bila kita menyebutkan perkataan-perkataan yang menyakiti kedua ibu bapa kita, ia sudah disebut sebagai perbuatan yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Itu baru kita kata yang menyakiti, belum lagi ucapan yang disebut sebagai mencaci maki. Jika kalau ucapan itu sudah masuk kepada ucapan-ucapan yang memaki, yang menghina kedua ibu bapa, maka itulah disebut sebagai perbuatan yang lebih besar. Sebab itu ada dalam hadis Nabi SAW yang lain, Nabi ingatkan kepada kita bahawa melakukan perbuatan menderhaka kepada kedua ibu bapa adalah perbuatan dosa besar yang paling besar. Itu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain. Baik, seterusnya yang kedua kita lihat di situ ialah menguasai bukan hambanya. Maknanya dia ada dia ni orang itu bukan hamba dia. Ini kita panggil sebagai perkara-perkara yang berlakulah pada zaman Nabi SAW, pada zaman sebelum Nabi SAW. Pada zaman kita dah tak ada lagi sistem hamba ni. Jadi kalau kita lihat pada zaman itu, bila ada di kalangan mereka yang memiliki hamba, tapi kemudian hamba itu bukan hambanya pula, namun dia menguasai, dia hina ataupun dia buat perkara-perkara yang menzalimi kan hamba orang lain. Jadi saya pun tak nak sentuhlah hal itu dengan lebih terperinci sebab ia pun tidak ada dalam kitab kita, namun cukuplah sebagai saya sebutkan begitu keadaannya sebagaimana juga yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis kita itu tadi. Baik, seterusnya kita ada yang ketiga di sini iaitu buat orang buta sesat dalam perjalanan. Jadi orang yang buta, yang mereka ni mungkin ada masalah penglihatan, mereka tak nampak jalan untuk dia lalu ataupun dia tak nampak bagaimana road yang dia perlu jalan tu kan. Tapi kita buat orang tu makin susah lagi. Mungkin dia tanya kita, betul tak? Dia tanya kita tentang
bagaimana jalan nak pergi ke blok ini ataupun bagaimana jalan nak pergi NTUC contohnya kan. Tapi kita ni sengaja sebab kita tahu dia tak nampak, kita buat dia makin sesat. Untuk mempermain-mainkan dia, untuk menyusahkan dia. Jadi perkara ini tidak dibenarkan dalam agama sebab ia menyukarkan orang lain. Lebih-lebih lagi bila dia adalah seorang yang kurang daripada sudut penglihatannya. Jadi di sini perlu diambil perhatian lah. Kalau kita nak bergurau pun kena agak-agak lah ya. Kadang-kadang ada manusia ni suka nak bergurau tapi tak kena tempatnya. Orang dah memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekurangan daripada sudut penglihatannya. Kita mengambil itu sebagai satu bentuk untuk dipermain-mainkan. Jadi dalam hal ini, orang yang kalau dia melakukan hal yang sedemikian, Allah laknat perbuatan itu. Ya, kemudian seterusnya yang keempat di sini menyetubuhi binatang. Ini saya pun tak tahulah nak cakap macam mana ya. Kalau perbuatan ini bukan kita kata tak ada ya muslimah orang yang memiliki tabi'i seks yang kita kata di luar fitrahnya lah. Yang ada nafsu syahwat terhadap binatang. Na'udzubillahi min zalik lah. Kita gelilah saya nak sebut benda-benda macam ini tapi na'udzubillahi min zalik. Yang mana kalau sekiranya ada orang melakukan perbuatan ini, ia adalah perbuatan yang terkutuk lah. Maaf saya kata sedemikian. Ia adalah perbuatan yang terkutuk yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia ada kucing, kemudian dia bernafsu pula pada kucing dia, lalu dia buat pula pada kucing dia. Ini adalah perkara-perkara yang minta dijauhkan dari kita lah ya, orang yang beriman. Sebab ia adalah perkara keji yang tak seharusnya kita lakukan. Sedangkan manusia sesama manusia pun Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kita, Allah berikan kepada kita dengan satu keadaan yang mulia untuk kita lakukanlah. Maksudnya Allah tetapkan bila nak melakukan hubungan seks itu kan, ia perlu ada hubungan pernikahan, ada pertalian pernikahan, kemudian mestilah pula tidak sejenis kan, tidak sejenis. Maksudnya kalau perempuan dengan lelaki dengan perempuan, tak boleh sama jenis sebagaimana poin kita yang ke-5 di situ kan. Dan juga sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad tadi, yang mana Nabi kata Allah melaknat mereka yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. So kita tahu apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Mereka ini mendatangi ataupun mereka melakukan perbuatan yang kita kata hubungan seks itu tadi dengan sesama jenis mereka, lelaki dan lelaki. Jadi hal itu adalah perkara yang kita, kalau kita rujuk kepada perbincangan berkenaan dengan kisah kaum Nabi Lut, ia adalah perbuatan keji yang mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Lut alaihi salam berdakwah kepada mereka, beritahu kepada mereka ia adalah perbuatan keji yang mana tak seharusnya dilakukan oleh manusia yang normal. Namun mereka menentang apa yang diajarkan oleh Nabi Lut alaihi salam kepada mereka, ataupun apa yang didakwahkan oleh Nabi Lut alaihi salam kepada mereka. Mereka menolak mentah-mentah. Sehingga kan kalau kita ingat, apabila ada di kalangan malaikat yang datang dalam keadaan yang begitu rupawan, yang begitu tampan, akhirnya mereka datang minta supaya Nabi Lut serahkan malaikat kepada mereka untuk mereka lakukan perbuatan terkeji itu. Jadi perkara-perkara ini muslimah kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala melaknat untuk menunjukkan kepada kita ia adalah dosa besar, dosa yang keji yang tak seharusnya dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni berhati-hatilah ya dalam apa yang kita rasa, apa yang kita inginkan ni dalam kehidupan. Kadang-kadang macam kelima-lima perbuatan inilah, mencaci ibu bapa kan, menguasai seseorang yang bukan hamba kita, buat orang buta sesat dalam perjalanan, menyetubuhi binatang ataupun melakukan perbuatan homoseksual. Ia adalah perbuatan yang bagi saya mengikut kepada nafsu kita. Ya, kita ikut nafsu kita untuk buat perbuatan-perbuatan yang begini. Yang mungkin dalam jiwa kita merasakan tidak ada salahnya bila kita buat perkara-perkara yang begitu. Namun kena ingat, dalam agama kita, kita ada hadnya. Allah berikan had, Allah berikan batas.
Ya Allah berikan batas. Allah Subhanahu Wa Taala, contoh saya kata, tentang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Allah berikan had. Ya Allah berikan had. Had ni maksud macam mana? Begini. Kalau ibu bapa kita suruh kita buat perkara yang melanggar perintah Allah, dalam hal ini kita boleh tolak apa yang diinginkan oleh kedua ibu bapa kita. Tapi kita tak panggil ia menderhaka tau muslimah. Cuma kita tolak dengan cara baik. Mungkin mak ayah kita suruh buat perkara-perkara yang Allah larang. Contoh pergi jumpa bomoh. Kan mak ayah kita suruh kita jumpa bomoh, suruh kita ambil tangkal. Mak ayah kita suruh kita buat benda-benda yang menzalimi orang lain. Kita boleh tolak perbuatan itu. Dan kita tak kata ia adalah perbuatan yang menderhaka. Tak semua, ya, ingat, tak semua perbuatan ataupun tak semua perintah yang disuruh oleh kedua ibu bapa kita, jika sekiranya lah perbuatan itu adalah perbuatan yang menyalahi agama, perbuatan yang mungkar, kita perlu taat. Ini dipanggil sebagai had. Maknanya ada batas. Maknanya dalam agama kita mengajarkan kepada kita bahawa setiap sesuatu ada hadnya, ada batasnya. Siapa kata dalam agama kita ni menolak nafsu? Ya, menolak nafsu syahwat. Maksudnya kita boleh kan melakukan hubungan seksual tu boleh saja, tapi ada hadnya. Apa hadnya? Mesti nikah, halal. Itu had yang telah ditetapkan dalam agama. Boleh kita melakukan zina? Tak boleh. Maknanya kalau betul kita ni nak melampiaskan nafsu syahwat itu, ia perlu kepada yang halal, kepada isteri, kepada suami. Begitu keadaannya. Tak boleh kepada yang di luar pernikahan. Ini nampaknya ini batas yang Allah tetapkan. Kemudian Allah juga tetapkan dengan siapa? Dengan siapa yang perlu kita lakukan ataupun boleh kita lakukan. Tak semua orang boleh kita lakukan hubungan itu tadi. Sebab ada insan-insan yang Allah haramkan. Contohnya ibu bapa kita, mana boleh kita buat kan dengan mereka, adik-beradik kita. Maknanya situ ada had, ada batasnya yang perlu kita faham. Begitu juga kalau sama jenis. Ini perkara-perkara yang Allah tetapkan. Ya, Allah letakkan hadnya, tak boleh. Jadi perempuan dengan perempuan boleh? Tak boleh. Kalau pada minggu lepas kita ada bincangkan, kita tidak dibenarkan untuk menyerupai lelaki. Perempuan tidak boleh menyerupai lelaki. Lelaki tidak boleh menyerupai perempuan. Kita dah bincangkan. Saya dah bawakan hadisnya pada minggu lepas. Pada hari ini kita dapati, jika pada sudut penampilan dilarang dalam agama kita, apatah lagi jika sekiranya dalam hal-hal yang berkaitan dengan berhubungan badan itu. Iaitu hubungan seks. Tak boleh untuk kita lakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian. Ya, baik. Ini 5 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW untuk kita jauhi, sebagaimana hadis tadi ya yang telah kita sebutkan juga. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Pada poin kita yang ke-17, ada satu lagi ya. Banyak betul masalah hari ni. Dah suruh tinggalkan barang tu kat luar, masih lagi tekan bel juga. Nak mengadu. Okey, kita teruskan. Dia pun dah pergi. Hailah.
Baik, seterusnya kita lihat di sini, poin kita yang ke-17 ya. Ada satu hadis yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Yang mana poin yang ke-17 menyebutkan bahawa orang yang menandai binatang ternak dengan cap pada wajahnya, iaitu dia berikan tanda pada wajah binatang ternaknya, haiwannya, untuk menunjukkan bahawa ini adalah kepunyaannya. Dan hal itu adalah perkara yang dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis baginda, iaitu dari Jabir anna Nabiya SAW murra alaihi bihimarin. Dari Jabir bahawa Nabi SAW telah lalu di hadapannya seekor keldai yang telah dicap pada wajahnya. Jadi wajah keldai ini ada cap yang kebiasaannya mereka buat dengan besi panas lah untuk letak tanda pada binatang itu. Jadi bila Nabi nampak ada keldai ini yang mana dia diletakkan tanda lah pada dahinya, kan, pada wajahnya, Nabi pun kata, apa kata Nabi di sini? Ama balaghakum anni qad la'antu man wasamal bahimata fi wajhiha. Bukankah telah sampai kepada kalian bahawa aku telah melaknat orang yang mencap ataupun orang yang dia beri tanda haiwan pada wajahnya, au darabaha fi wajhiha, atau memukul pada wajahnya. Fanaha an dhalik. Kemudian baginda melarang hal tersebut. Hadis ini riwayat Abu Dawud, status hadisnya adalah sahih. Jadi dalam hadis ini ya, Nabi SAW kita dapati Nabi melihat ada seekor keldai yang lalu di hadapan baginda. Dan Nabi nampak di wajah keldai itu ada tanda yang mana dibuat. Kebiasaannya tanda ini dibuat dengan besi panas untuk dicop di wajah binatang tersebut bahawa dia adalah milik orang itu dan orang ini. Begitulah keadaannya. Jadi Nabi pun kata, bila Nabi nampak ini, Nabi beritahu kepada para sahabat, bukankah telah sampai kepada kalian bahawa aku melaknat, iaitu Nabi SAW melaknat orang yang mana dia meletakkan tanda ya di wajah binatang yang menjadi kepunyaannya. Dan sebab apa? Perbuatan itu adalah perbuatan yang menganiaya binatang tersebut. Atau orang yang pukul binatang ternakannya pada wajahnya. Kita pukul binatang ataupun binatang peliharaan kita. Ya, kita pukul dia di wajahnya. Jadi dua hal ini, pertama letak tanda ya di wajah binatang tu tadi dan juga memukul binatang pada wajahnya. Ini menunjukkan bahawa dalam agama kita mengajarkan kepada kita tentang ihsan terhadap binatang. Kita sesama manusia ya, kita diajar dengan adab, kita diajar supaya berakhlak. Mesti jaga hubungan sesama manusia. Begitu juga kita dan haiwan. Tak boleh kita lakukan sesuka hati kita terhadap haiwan. Walaupun haiwan itu adalah milik kita. Ya. Ya, di sini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan tu tadi. Tak boleh mentang-mentang itu binatang kita punya, kita boleh buat suka hati, kita boleh pijak dia, kita boleh pukul dia, kita boleh tendang dia ataupun kita boleh buat apa yang kita nak. Kan? Kita tarik telinga dia pula. Kita sepet-sepet telinga dia ke apa kan? Tak apalah, saya punya binatang, suka hati saya lah. Tak boleh buat sedemikian. Dan ini yang Nabi SAW maksudkan. Jadi perbuatan terutamanya ya, perbuatan yang mana kita chop, kita berikan tanda pada binatang itu dengan besi panas di wajahnya. Hal itu lebih-lebih lagi dilarang dalam agama kita. Sehingga Nabi sebutkan di situ terdapat laknatnya dari baginda sendiri. Okey, baik, itu adalah yang ke-17. Seterusnya, kita lihat pada poin kita yang ke-18. Poin kita yang ke-18 ialah orang yang membahayakan seorang Muslim atau mengadakan makar terhadapnya. Makar ni maksudnya ialah kita buat tipu daya. Okey, kita tipu dia.
Memperdaya, itu juga boleh disebut dengan perkataan tersebut. Orang yang memperdaya orang lain. Dia tipu dia lah untuk supaya orang itu percaya apa yang disebutkan. Sebenarnya perkara ini banyak ya larangannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lihat dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita ni buat perkara-perkara yang menzalimi, contohnya yang menzalimi, yang mengkhianati, yang merendahkan saudara kita. Jadi dalam hal itu, ya, kalau saya nak rujuklah dalam hadisnya, Nabi SAW ya, ada menyebutkan bahawa orang yang begini maaf ya, dalam surah Al-Ahzab, saya tersilap ni, bukan hadis Nabi. Dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-58, mungkin boleh bantu saya untuk letakkan di ruangan komen di situ. Dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-58, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebutkannya tentang hal ini, di mana Allah sebutkan wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, iaitu mereka ni tak ada buat apa-apa. Ya, orang Islam iaitu orang mukmin, orang mukminat ni di kalangan lelaki dan wanita, mereka ni tak ada buat apa-apa, tetapi ada orang yang menyakiti mereka. Bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan. Allah kata apa? Sesungguhnya orang yang begini, mereka telah memikul kebohongan, buhtanan wa ithman mubina, dan dosa yang nyata. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan, jika kita buat perkara-perkara yang menyakiti ya Muslim yang lain, mukmin, orang yang beriman, orang Muslim, tak kira sama ada di kalangan lelaki ataupun wanita, yang kita sakiti itu, maka kita telah buat perkara-perkara yang dianggap sebagai dosa yang jelas. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri masukkan perbuatan ini pada kategori dosa. Bila kita menyakiti orang yang beriman, iaitu di kalangan orang Muslim. Sebagaimana ada juga dalam sebuah hadis yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, inna syarran nasi manzilatan indallahi yawmal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah di hari kiamat, ada kedudukan yang paling buruk, Nabi kata, di hari kiamat di sisi Allah, man wada'ahu, adalah orang yang dijauhi orang lain, au tarakahu, orang yang ditinggalkan oleh orang lain, ittiqa'a fuhsyihi, kerana takut dengan perbuatan kejinya, iaitu perbuatan jahatnya. Jadi kalau kita ni ya muslimah, kita jadi seorang muslimah yang mana orang lain jauhi diri kita. Kerana apa? Kita ini membahayakan diri dia. Kalau dia rasa begitulah, ya, kenapa dia jauhi kita? Sebab dia rasa kita ni tak baik. Dia rasa kita ni jahat, yang boleh membahayakan kehidupan dia. Yang mungkin kita buat perkara-perkara yang memfitnah, menzalimi, mengkhianati, kan, menipu, sehingga orang lain rasa tak selamat dengan kehadiran diri kita. Nabi sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu tadi, orang yang begini ketika di dunia, orang lain takut dengan kejahatan dia dan orang lain tinggalkan diri dia, jauhi dia kerana perbuatan jahat dia itu, orang yang sedemikian adalah orang yang mana disebut sebagai mendapat tempat yang paling buruk di sisi Allah di hari kiamat. Jadi hati-hati ya muslimah. Perbuatan ini bukan perbuatan yang kita rasa alah happy buat orang lain susah, kan, happy sakitkan hati orang lain, happy buat orang lain sedih, sebab ada orang begitu.
Saya tak nafikan. Ya, ada orang yang dia rasa gembira bila lihat orang lain susah. Ada orang dia rasa suka bila lihat orang lain sedih. Dan dia memang suka menyakitkan hati orang lain. Jadi perkara ini jangan kita amalkan. Kita suka buat orang berbalah contohnya. Dengan perbuatan kita yang suka menipu contohnya saya kata. Ya, kita menipulah. Kita katakan, kau tahu mak kau dulu jahat. Sebenarnya mak kita tak jahat pun. Tapi kita saja buat mulut. Kita saja buat mulut, kita beritahu kepada anak dia, engkau tak tahu mak kau tu dulu-dulu masa muda-muda jahat. Sekarang je ni je action je baik dengan kau. Kita tipu. Kita menipu. Ini dipanggil sebagai tipu daya. Untuk apa? Untuk merosakkan hubungan ibu dan anak itu tadi. Untuk menimbulkan permusuhan, perbalahan dengan penipuan yang kita lakukan. Jadi apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain? Nabi kata begini, wa ahlun nar khamsa. Dan penghuni neraka ada 5. Tapi di sini saya nak ambil satu yang Nabi sebutkan yang bertepatan dengan konteks perbincangan kita pada poin kita yang ke-18 itu. Apa dia? Rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Antaranya ialah orang yang di waktu pagi dan petang selalu menipu. Ini perbuatan dia. Ya, orang yang mana di waktu pagi dan waktu petang dia selalu menipu. Orang yang mana di waktu pagi dan waktu petang, dia selalu menipu pada urusan keluarga dan hartamu. Jadi orang yang ini, orang yang perangai dia begini, dia suka tipu kita. Kerja dia pagi petang, ya, kerja orang ini pagi petang ialah dia fikir bagaimana dia nak rosakkan family kita. Bagaimana dia ni nak ambil harta kita contohnya. Ataupun bagaimana dia nak buat kita susah, miskin. Ada orang yang begitu kerjanya ketika dia hidup. Saya pun tak nafikanlah, memang ada. Sebab tu Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya. Dan Nabi kata apa? Orang yang begini perangainya ialah orang yang mana tergolong di kalangan penghuni neraka. Bukan main-main ya. Bukan main-main. Sebab tu kejahatan yang kita buat yang mana menyusahkan orang lain, kita dengan perbuatan menipu kita, dengan perbuatan menyakiti, kan, dengan perbuatan yang mana kita bawa mulut, kita menyebarkan fitnah, menzalimi, mengkhianati, semua itu bila kita masukkan pada poin kita yang ke-18 ini, yang mana kita bahayakan orang tersebut, ya, dengan penipuan kita, dengan mulut kita ni, dengan perangai-perangai kita, dengan perbuatan kita. Hal itulah yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam api neraka Allah. Ini dipanggil sebagai kesan dan akibat daripada perbuatan dosa yang kita lakukan, yang mendapat laknat daripada Nabi SAW. Jadi perlu kita berhati-hati. Sebab ya muslimah begini, saya kira banyak kali saya bacakan hadis ini di mana-mana kuliah saya. Kenapa saya sering baca hadis ini? Sebab kita ni adalah di kalangan orang yang sering kali lupa. Bila ia membabitkan harta, ia membabitkan emosi, kan? Emosi, perasaan, dendam, benci, ia sering kali menjadikan kita seorang wanita yang lupa tentang hukum hakam agama. Kita kalau tentang harta ni kadang-kadang kita lupa bahawa orang itu adalah mak ayah kita. Kita lupa bahawa orang itu adalah adik-beradik kita. Kita lupa bahawa orang itu adalah saudara mara kita yang sebenarnya tak perlu kita rebutkan hartanya.
Begitu juga bila ia berkaitan tentang dendam, emosi, sakit hati, kebencian, kedengkian, kita lupa bahawa itu adalah anak kita. Kita lupa dia adalah isteri, suami, dan kita lupa mungkin dia adalah sepupu kita. Ramai orang yang terlupa bila ia membabitkan emosi dan perasaan, bila ia membabitkan harta dan wang ringgit. Sebab itu banyak kali saya ingatkan, Nabi SAW juga ingatkan kepada kita bahawa kita sesama kita ini, al-muslimu akhul muslim. Kita sesama kita adalah bersaudara. Muslim yang lain dan Muslim yang lain, Nabi sebut ia adalah saudara kita. Yang mana mereka semua ini, Nabi ingatkan, la yazlimuhu. Tidak boleh dia dizalimi. Wala yakhzuluhu. Tidak boleh ditelantarkan. Kita tak boleh biarkan. Wala la yakhzuluhu. Wala yakhzuluhu. Wala yahkiruhu. Tak boleh kita ni hina dia. Dan Nabi ingatkan kepada kita, cukuplah kita ni dikira sebagai orang yang tidak baik. Bihasbi mri'im minasyarr. Cukuplah seseorang itu, dia dianggap sebagai seseorang yang melakukan kejahatan. Perkara yang membahayakan. Perkara yang menipu orang lain. Ini semua benda-benda yang dimasuk dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Apabila dia buat apa? Ayyahkira akhahul muslim. Apabila dia merendahkan Muslim yang lain. Sebab itu, kan Nabi sebutkan tadi, orang yang begini, yang mana orang lain jauhkan diri dia dari diri dia. Contohnya saya tak suka seseorang itu kerana dia mulutnya tak berapa baik. Kerana dia terkenal dengan perangai dia yang suka menganiaya orang lain. Kerana dia pernah menzalimi saya. Sebab itu saya jauhi diri saya daripada diri dia. Kita jauhkan diri kita daripada orang yang begini. Sebab itu Nabi kata orang yang kita jauhkan kerana perbuatan-perbuatan itu, dia tidak mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, tetapi dia mendapat keburukan, dia mendapat kedudukan yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak nak yang muslimah, kita jadi orang yang mana orang lain jauh dari diri kita. Kerana perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Dan kita perlu belajar menyantuni orang lain dengan sebaik-baik adab, sebaik-baik perilaku, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik sangkaan kita kepada orang. Begitu keadaannya. Supaya kita tak termasuk pada laknat yang disebutkan dalam poin kita yang ke-18 ini. Mudah-mudahan begitu keadaannya. Baik, seterusnya kita ada poin kita yang ke-19. Poin kita yang ke-19 mengingatkan kepada kita tentang satu perbuatan yang mana sering dilakukan oleh wanita. Tapi saya tak rasalah ramai antara kita yang buat perkara ini. Jadi kalau kita baca pada poin kita yang ke-19 di situ, kita dapati bahawa Nabi SAW menyebutkan, ataupun ni daripada sahabat lah yang menceritakan kepada kita bahawa la'ana Rasulullah SAW zuwaratil kubur. La'ana Rasulullah SAW zuwaratil kuburi. Nabi SAW melaknat wanita-wanita yang sering. Okey, saya pun dah boldkan warna ataupun perkataan di situ yang sering menziarahi kubur. Hadis riwayat Ibn Majah
status hadis ini adalah hasan. Sebab nanti ada pula timbul persoalan. Dah tu Ustazah, tak bolehlah kita orang perempuan ni pergi ziarah kubur. Nanti keluar pula timbul persoalan begitu. Boleh sahaja kita ni ziarah kubur, kan? Memang itu juga yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada kita. Ada dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW perintahkan kepada kita. Dulu betul, pada awalnya Nabi pernah melarang, tak kira lelaki dan wanita, ziarah kubur. Tapi kemudiannya Nabi SAW izinkan. Nabi kata, dulu aku pernah melarang kalian daripada ziarahi kubur. Sekarang ziarahilah kubur. Jadi Nabi berikan keizinan untuk ziarahi kubur. Kerana apa? Pada perbuatan itu, ataupun bila kita ni ziarah kubur, Nabi kata ia akan mengingatkan kalian tentang kematian. Ini dipanggil sebagai faedah. Faedah ataupun sebab lah ya mengapa Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk ziarahi kubur. Tetapi tidaklah sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini dan juga pada poin kita yang ke-19. Ya, iaitu yang mana Nabi kata wanita yang sering ziarah kubur tu tadi. Bukan begitu keadaannya. Jadi, maksudnya di sini, kita orang perempuan boleh sahaja nak ziarah kubur ayah kita, nak ziarah kubur anak kita, kan? Kubur suami kita contohnya, boleh saja tak ada menjadi masalah. Cuma jangan jadikan ia sebagai satu ziarah yang kerap. Hari-hari contohnya. Ya, hari-hari. Sebab apa? Dia begini Muslimah. Kita orang perempuan ni, jiwa kita tak berapa mantap. Ya, jangan rasa ni bias. Nanti, habis orang lelaki banyaklah punya mantap. Kita punya marah nanti kan. Orang lelaki banyak punya mantap, Ustazah. Yelah, betul. Tapi beza. Allah ciptakan perempuan dan lelaki. Daripada sudut kejiwaannya, emosinya berbeza. Kita orang perempuan, bila kita ziarah kubur ni, mungkinlah ya, dibimbangi. Ini perbahasan para ulama begini. Dibimbangi bahawa kita ni akan meratap di kuburan. Ya, kita akan buat perkara-perkara yang di luar kawalan kita ketika kita ziarah kubur tu tadi. Hari-hari kerap ziarah kubur tu, dia akan buat kita susah sebenarnya untuk kita teruskan kehidupan kita lah. Atau dalam bahasa Inggeris kata move on. Pada satu keadaan yang lebih baik. Banyak perkara lain yang boleh kita lakukan di samping menziarahi kubur itu tadi. Jadi di sini, sebab itulah dibimbangi kenapa berlaku laknat itu, sebab ada di kalangan wanita bila mereka ini ziarah kubur, mereka meratap di kuburan, menangis berteriak-teriak kan, kemudian sampai mereka ni buat perkara yang tak sewajarnya lah di kawasan perkuburan tersebut. Inilah yang menyebabkan Nabi SAW menyebutkan tentang hal ini. Ataupun diberitahu bahawa perbuatan yang kerap ataupun sering, ya, sehingga wanita-wanita ini di luar kawalannya, ialah perbuatan yang mendapat laknat daripada Nabi SAW. Tapi kalau sekali-sekali nak ziarah kubur, tak ada masalah. Kan? Kita nak ziarah kubur mak kita ke, ayah kita ke, nak ziarah kubur, nak bersihkan ke apa, okey saja. Tak menjadi satu problem lah. Okay, jangan jadikan ini sebagai isu ya, saya tak nak lah. Sebab tu saya perlu jelaskan banyak kali tentang hal ini. Nanti isu pula, Ustazah Sakinah kata tak boleh ziarah kubur. Bukan gitu. Bukan gitu maksud saya. Ataupun bukan gitu yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ia adalah perbuatan yang mana hendak dielakkan lah. Berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Macam mana ya? Sekejap ya. Sebentar.
Okey, baik, mohon maaf lah macam-macam hari ni. Aduh, hai. Tak fokus saya. Ya Allah. Basah. Okey. Macam mana? Boleh kita masuk kepada poin kita yang terakhir pada petang ini? Subhanallah. Mohon maaf ya. Baik, poin kita yang terakhir pada petang ini, saya dah jelaskan ya tadi, poin kita yang ke-19 berkenaan dengan wanita yang sering ziarah kubur. Jadi ziarah kubur itu boleh, tidak ada salahnya ya dalam agama kita. Namun dia mesti ada batasnya, lebih-lebih lagi bila kita ni wanita, agar kita ni tidak terlampau kerap hari-hari pergi ke kuburan itu sehingga meratap di tepi kuburan dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Baik, seterusnya kita lihat di sini kita ada poin yang terakhir yang ingin saya bawakan, iaitu poin kita yang ke-20 yang akan menjadi perbincangan kita yang terakhir ya pada petang ini, ialah merosakkan hubungan suami isteri. Jadi perbuatan ini adalah perbuatan yang juga mendapat laknat daripada Nabi SAW. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, mal'unun man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Dilaknat orang yang merosakkan hubungan seorang wanita dengan suaminya atau tuan dengan hambanya. Baik, ketika saya merujuk ya kepada nas-nas hadis ini, kita dapati bahawa perkataan laknat tu sebenarnya tidak ada lah. Namun ada juga pengarang kitab yang menyebutkan tentang perkataan mal'un itu tadi. Tapi kalau dirujuk kepada hadis-hadis yang ada, ya, contohnya sebagaimana yang disebutkan ataupun yang saya tampilkan di slide saya pada petang ini, yang lebih tepat bunyi hadisnya tidak ada perkataan laknat. Ya, yang lebih tepat bunyi hadisnya begini, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha aw 'abdan ala sayyidihi. Bukan dari golongan kami orang yang menipu seorang wanita agar memusuhi suaminya atau seorang hamba agar memusuhi tuannya. Lafaz ini lafaz yang tepat. Okay. Jadi kalau kita nak jadikan dalil untuk perbincangan kita ya pada poin yang ke-20 itu tadi, kita guna hadis ini. Yang mana Nabi kata apa? Bukan dari golongan kami. Maksudnya bukan dari orang yang beriman lah, perbuatan orang yang beriman apabila dia melakukan apa? Dia menipu. Khabbaba imra'atan. Khabbaba ni maksudnya dia tipu seorang wanita agar memusuhi suaminya. Dia nak rosakkan hubungan tersebut. Dia nak rosakkan hubungan tersebut. Contohnya, dia nak supaya suami isteri ni bercerai. Jadi dia cakap sesuatu yang tidak dilakukan oleh suami wanita tersebut supaya wanita ini dia rasa sangsi kepada suaminya dan akhirnya menimbulkan pergaduhan. Dari pergaduhan itu akan menyebabkan mereka bercerai. Jadi ini perbuatan yang disebut merosakkan hubungan suami isteri. Tak kiralah sama ada lelaki ataupun perempuan. Ya, jangan lakukan perbuatan ini. Yang sebenarnya banyak berlaku dalam masyarakat kita. Kan? Kita suka pada suami orang contohnya. Minta maaf ya kalau contoh saya ni kasar. Tapi kadang-kadang kena sebutkan juga supaya kita ni sedar. Perbuatan ini ada hadisnya yang Nabi SAW sebutkan. Ya, iaitu mungkin kita sukalah pada suami orang ke, pada isteri orang ke apa kan. Yang orang punya kita suka. Itu masalahnya. Yang milik orang kita suka. Ramai bujang, ramai anak dara tak nak pula. Nak carinya yang sudah menjadi isteri dan suami orang. Ya, keadaannya begitulah. Tapi apa yang dibuat, apa kita buat? Kita nak rosakkan hubungan.
mereka berdua ini supaya mereka bercerai dan akhirnya kita dapat bernikah dengan lelaki ataupun wanita yang kita inginkan. Jadi hati-hati. Perbuatan begini dilarang oleh Nabi SAW. Mungkinlah kalau masih biasa tengok drama ya, kita ambil gambar, memfitnah, lalu kita WhatsApp pada isteri dia. Mungkin kita nampak lelaki tu kan, mungkin dengan kawan kerja dia lah, lelaki perempuan dengan kawan kerjanya. Naik teksi sama-sama ke apa, kita ambil gambar mereka berdua. Lalu kita post. Bukan post lah, kita serahkan kepada isteri dia. Kita kata apa? Tengok suami kau. Tengok suami kau. Ada girlfriend di belakang kau. Kita fitnah. Dengan tujuannya apa? Sebenarnya kita tahu bukan ada apa-apa pun lelaki tu dengan perempuan tu. Tapi kita sengaja untuk merosakkan hubungan suami isteri ni. Apa pun lah yang kita lakukan, ya tak kira lah. Sebab nak merosakkan hubungan suami isteri dia ada banyak cara. Dan idea kita tu selalunya kreatif. Ya, kreatif idea-idea yang selalu datang sebab daripada syaitan. Syaitan ni akan memang memberikan pelbagai macam idea kepada orang yang begini, yang memang dia ni ada rasa nak memusnahkan hubungan suami itu tadi kan, nak merosakkan hubungan suami isteri ni. Syaitan akan bagi banyak idea kepada dia supaya rosak hubungan tersebut. Dan kita buat. Akhirnya berlakulah satu yang tidak diingini. Perceraian. Kita dekat belakang tabir, kita buat apa? Kita tepuk tangan. So perkara begini, ya, jangan dibuat main. Sebab itu tadi saya kata, kadang-kadang perasaan kita dia buat kita lupa tentang dosa dan pahala. Kita terlampau ikutkan rasa, kita akhirnya binasa. Kita ikutkan hati kita, kan suka sangat dengan orang itu, akhirnya kita buat perkara-perkara yang mematikan jiwa kita sampai kita dah tak rasa dah kita sebenarnya menganiaya orang lain. Sebab itu, poin yang ke-20 ni amat penting. Amat penting. Tak kiralah kepada lelaki ataupun wanita. Jangan sesekali kita melakukan perbuatan-perbuatan yang begini untuk kita merosakkan rumah tangga orang lain. Bukan Nabi SAW tak ingatkan. Nabi dah ingatkan dah. Dan saya mengingatkan menggunakan hadis Nabi SAW. Jadi hati-hati kita ni. Setiap perbuatan yang ingin kita lakukan. Ia adalah maksiat, ia adalah dosa yang mana akan mendatangkan laknat daripada Nabi SAW. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Alhamdulillah, selesai juga saya. Walaupun banyak ujian yang melanda pada petang ini ya. Mohon maaf lah. Baik, saya rasa itu saja. Ada apa-apa soalan di situ? Jika wanita di dalam keadaan haid, boleh ke menziarah kuburan? Boleh saja, tidak ada apa-apa larangan, tidak ada nas, tidak ada dalil yang melarang perbuatan tersebut. Saya pun banyak kalilah dengar ada orang bukan dengar lah, ada orang tanya kita kan, adakah orang perempuan yang dalam keadaan haid tak boleh pergi kubur, ziarah kubur kan? Saya pun wallahu alam lah, kita tak tahulah dari mana datang idea ini. Mungkin bagi saya mungkin ia adalah orang nak letakkan ia pada adab. Namun tak ada jadi masalah sebenarnya. Wanita dalam keadaan haid ni dia nak ziarah kubur. Boleh sahaja. Ya, sebab tidak ada larangan daripada hadis, Al-Quran juga tidak menyebutkan tentang hal itu. Yang wallahu alam. Saya pun tak tahulah mana datangnya idea itu. Tapi yang paling penting tidak ada. Ya, tidak ada larangan berkenaan tentang hal tersebut. Okey, saya rasa itu sahaja kuliah kita untuk petang ini. Mudah-mudahannya perkongsian kita tadi, walaupun banyak gangguannya daripada diri saya, daripada luar, banyak sangat ya. Mohon maaf ya untuk kekurangan yang saya sampaikan pada petang ini. Apapun, mudah-mudahan
apa yang disampaikan dapat sedikit sebanyak memberikan manfaat untuk kita semua, kita dapat amalkan dan menjadi peringatan bersama buat diri kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangannya. Mudah-mudahan kita bertemu di minggu hadapan. Allah berikan dengan kesihatan dan kelapangan masa untuk kita bertemu di minggu hadapan di masa yang sama dan di ruangan yang sama. Saya tutup kuliah kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.